Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas saya dah kongsikan kisah pembukaan kota-kota Parsi bahagian yang kedua. Banyak perkara yang telah saya sebutkan dalam video itu. Bagi memahami rentetan pada video kali ini, anda digalakkan untuk lihat video tersebut pada link di atas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kisah peperangan antara Islam dengan kerajaan Rom. Jom kita dengar bersama-sama. Baiklah, kalau diikutkan sebenarnya kaum muslimin lebih berminat untuk membuka kota-kota yang telah dijajah oleh Empayar Rom berbanding dengan Parsi. Sebabnya adalah Rom ini lebih banyak memberi masalah kepada sekalian Arab. Dalam masa yang sama, pada waktu itu juga negeri Syam, Mesir dan Palestin masih di dalam cengkaman Empayar Rom. Ketika itu juga sudah ada jugalah sokongan dari sekalian Arab di Syam supaya meminta khalifah untuk membebaskan Palestin dan Syam dari cengkaman Rom yang sangat kejam. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengumpulkan bala tentera muslimin yang besar jumlahnya untuk dikirimkan ke negara Rom. Tentera-tentera ini telah dibahagikan kepada 4 kumpulan. Kumpulan yang pertama dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, di mana pasukan ini telah dihantar ke Hims. Abu Ubaidah juga telah dilantik menjadi komander peperangan yang paling tinggi dari 4 kumpulan yang telah dibahagikan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kumpulan kedua pula diketuai oleh Yazid ibn Abi Sufyan yang dikirim ke Damsyik. Kumpulan ketiga pula diketuai oleh Amr bin Al-As, di mana pasukan ini telah dikirim ke Palestin. Dan kumpulan keempat pula diketuai oleh Syurahbil ibn Hasanah yang telah dihantar ke lembah Jordan. Okey, pada peringkat permulaan, tentera muslimin yang dihantar ke Syam ini berjumlah 12,000 orang sahaja. Namun, setelah mendapat pertambahan tentera, maka jumlah itu telah meningkat kepada 24,000 orang. Namun, seperti yang telah saya ceritakan sebelum ini, pertembungan antara Islam dan Rom ini bukan mudah. Rom sangat biasa dengan peperangan yang besar. Jadinya, ketika tentera Islam telah berpecah kepada 4 kumpulan, maka ketika itulah juga Rom dapat membaca taktikal dari tentera muslimin. Rom juga telah membuat 4 pasukan besar yang sama untuk menghadapi tentera Islam ketika itu. Buat pengetahuan anda semua, selain dari mempunyai pengalaman di dalam pertempuran-pertempuran yang besar, tentera Rom juga mempunyai benteng pertahanan kota yang sangat kuat. Jadi, di antara kumpulan tentera Islam yang telah dihantar ke negara Rom ini, ketika itu tidak semualah mendapat kemenangan dalam peperangan ketika itu. Tak dinafikan juga ada kumpulan tentera muslimin yang berjaya melawan Rom, seperti kumpulan tentera yang telah diketuai oleh Amr bin Al-As, dan ada jugalah tentera Islam yang mengalami kekalahan yang agak besar kerana kekuatan tentera Rom dengan peralatan dan fasiliti tentera yang maju ketika itu. Disebabkan itu, maka tentera Islam telah menukar taktikal bagi menghadapi Rom. Jika taktikal 4 kumpulan pasukan dipakai untuk menghadapi Rom, pasti kejayaan untuk melawan Rom tak akan menjadi. Maka ketika itulah Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah membuat perubahan taktikal dengan membentuk 2 pasukan sahaja untuk menghadapi tentera Rom. Pasukan pertama ialah gabungan dari 4 kumpulan tentera yang telah dipecahkan pada peringkat permulaan, di mana pasukan ini telah menghadapi tentera Rom di Yarmouk. Manakala pasukan kedua pula ialah pasukan dari Khalid Al-Walid, di mana pasukan ini adalah pecahan dari gabungan antara Khalid Al-Walid dan Muthanna ibnu Harisah yang telah menghadapi tentera Parsi di Iraq. Pasukan ini telah diarahkan oleh Khalifah untuk membantu pasukan yang menghadapi Rom supaya kekuatan pertahanan tentera muslimin bertambah kukuh di Yarmouk. Baiklah, jadi bagaimana keadaan tentera Islam di Yarmouk? InsyaAllah segalanya akan kita lihat pada video yang akan datang, di mana kita akan dengar lebih lanjut kisah peperangan antara Islam dan Rom dengan lebih mendalam. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.